Dan kita bicarakan beberapa pertemuan terdahulu spesies raven, burung gagak. Kita bincangkan juga tentang dunia arachnida, iaitu labah-labah. Dan kita sambung segmen yang kedua pada pagi ini mengenai lebah. Sehingga dalam hadis Nabi SAW memberikan persamaan ataupun tamsilan, diumpamakan sifat dan sumbangan orang beriman itu, sebagaimana dalam hadis ini, adalah diumpamakan seperti lebah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasarahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza birahmatika ya arhamar rahimin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita merafak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, keizinan dan perkenan daripada Allah Subhanahu wa taala jugalah kita masih dipinjamkan dengan baki umur atau sisa umur kita hinggalah ke saat ini. Dan marilah sama-sama kita bermuhasabah ujian besar yang berlaku, yakni peperangan yang berlaku ke atas saudara kita di Palestin, atas kemampuan kita yang ada, setidak-tidaknya kita jangan tinggalkan daripada terus mendoakan saudara-saudara kita di sana. Mudah-mudahan doa yang kita munajatkan itu menjadi jawapan di sisi Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk sumbangan yang kita telah lakukan. Di awal pertemuan ini, saya nak menyeru kepada muslimin dan muslimat sekalian, sebelum kita menyambung bicara Al-Quran dan sains kita, kita renungkan dua peristiwa yang berlaku. Yang pertamanya berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim Khalilullah. Antara kemuncak ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim AS adalah menghadapi kemurkaan raja dan kaum yang diseru ketika itu, sehingga baginda dihukum dan dihumban ke dalam
api yang marak. Persoalannya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Saya yakin setidak-tidaknya sedetik terlintas dalam nurani kita apa yang dihadapi oleh Palestin ini, bilakah datangnya pertolongan Allah? Jangan sampai suasana ataupun ujian yang berlaku ini menggugah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada segmen ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim sudah berada di dalam api. Allah berfirman kepada api, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, ketika Nabi Musa alaihissalam memimpin keluar Bani Israel daripada bumi Mesir menuju ke Palestin. Pada sangkaan Bani Israel, peristiwa pembebasan besar-besaran itu sehingga dirakamkan dalam sejarah disebut sebagai Exodus. Hanyalah pembebasan yang mutlak. Namun peranan pembesar-pembesar Ramses II ketika itu, Firaun, yang mencadangkan kepada Firaun supaya ditamatkan sahaja riwayat Musa dan Bani Israel. Kalau kita lepaskan, nescaya Musa dan Bani Israel akan berdakwah pula di tempat lain. Jadi daripada kita biarkan begitu, lebih baik kita tamatkan sahaja riwayat mereka. Sebab itulah setelah pengusiran beramai-ramai itu, Nabi Musa dan Bani Israel kembali dihambat oleh tentera Firaun dan bala tenteranya. Cuba bayangkan, di manakah lokasi terakhir yang dibawa oleh Nabi Musa akan Bani Israel ini sebelum turunnya pertolongan Allah? Jawapannya di persisiran pantai. Nak berpatah semula ke belakang, musuh sedang marah ke hadapan. Nak melangkah ke hadapan, tidak ada jaminan kehidupan. Dalam tersepit itulah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama kita renungkan dan kita terus berdoa atas sumbangan kecil kita. Setidak-tidaknya kita balik bertemu Allah Subhanahu wa taala, kita ada jawapan itu. Kita telah menyumbang walaupun doa kepada saudara-saudara kita di Palestin. Kerana tidak ada perkataan yang dapat kita gambarkan mengenai kekejaman dan kezaliman ini. Baik, muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita hanya dapat menggunakan paparan skrin digital di bahagian kiri dan kanan sahaja, ya, di tengah ni tak connecting, tak apa. Pada pagi ini kita sambung lagi segmen yang kedua dalam melihat mukjizat ilmiah yang tersurat dan yang tersirat di dalam Al-Quran, khusus dalam membicarakan spesies haiwan yang dikelaskan sebagai Hymenoptera, iaitu lebah. Di dalam Al-Quran menghimpunkan ilustrasi-ilustrasi watak haiwan, mempunyai mesej yang tersendiri daripada Allah Subhanahu wa taala, betapa seninya Allah mendidik manusia itu. Misalnya, apabila Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kemurkaan terhadap makhluk-makhluknya, maka dipaparkan watak-watak seperti khinzir dan kera sebagai pelambangan kepada laknat itu. Dan kita bicarakan beberapa pertemuan terdahulu spesies raven, burung gagak. Kita bincangkan juga tentang dunia arachnida, iaitu labah-labah,
Dan kita sambung segmen yang kedua pada pagi ini mengenai lebah. Sehingga dalam hadis Nabi SAW memberikan persamaan ataupun tamsilan, diumpamakan sifat dan sumbangan orang beriman itu, sebagaimana dalam hadis ini, adalah diumpamakan seperti lebah. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang mukmin itu adalah seumpama lebah. Dari aspek apa? Yang pertama, la ta'kulu illa tayyiba wa la tada'u illa tayyiba. Lebah tidak akan memakan atau mencari melainkan sumber nektar bunga yang terbaik. Ini kalau dihuraikanlah. Yang kedua, lebah juga tidak meninggalkan sesuatu, yakni menyumbang, memberi sumbangannya kepada manusia, melainkan yang disumbangkan itu juga adalah the best. Illa tayyibah. Ketika saya membaca hadis ini, saya cuba mencari titik temu di antara rangkap pertama, iaitu lebah tidak memakan atau mencari sumber debunga yang terbaik, dan lebah juga tidak akan memberikan sumbangan, melainkan sumbangannya itu adalah yang terbaik. Di manakah titik hubung di antara terbaik pada sumber rezeki yang dicari dengan sumbangan yang diberi? Akhirnya kita fahami bahawa lebah menyumbang madu untuk manfaat manusia, dan madu adalah yang dihasilkan oleh lebah yang asli, yang tidak bercampur dengan sebarang elemen-elemen yang lain, tidak mempunyai expiry. Begitulah yang dicipta Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dalam hadis menyebutkan bahawa sumber sebelum memprosesnya itu adalah yang terbaik, dan yang disumbangkan kepada manusia untuk manfaat manusia juga adalah yang terbaik. Baik, persoalannya, apakah kita benar-benar telah dapat menghayati bagaimana Al-Quran memaparkan informasi yang bersifat di permukaan makna, mahupun kita menghayati bagaimana koloni lebah ini menjalankan aktivitinya sebagai perlambangan satu amanah yang digalas di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Suratun Nahli ataupun surah lebah dinamakan khusus dengan nama lebah kerana di dalamnya menceritakan perihal dan pola interaksi lebah di dalam koloninya. Ayat yang ke-68 dan ayat yang ke-69 secara khusus di dalam surah lebah ini, Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan kepada manusia, khususnya orang beriman yang memerhati dan menghayati ayat ini. Maka untuk memahami kedua-dua ayat ini, ayat yang ke-68 dan ayat yang ke-69, sebenarnya ada pengkhususan. Kerana dalam kajian dunia Hymenoptera, iaitu spesies lebah, sehingga hari ini para penyelidik menjangkakan spesies lebah yang telah ditemui adalah dalam lingkungan 20,000 spesies yang telah ditemuilah setakat hari ini. Namun daripada jumlah ataupun lingkungan 20,000 spesies lebah yang telah ditemui itu, hanya 11 daripada keluarga Apis mellifera, sebagaimana yang dapat saya tunjukkan di paparan skrin digital tersebut. Hanya 11 daripada lingkungan 20,000 spesies lebah di dunia, 11 spesies sahaja yang menghasilkan madu.
Daripada 11 spesies lebah di dunia ini, subkeluarganya sebagaimana paparan ini, 7 daripadanya ditemui di rantau Asia. Sama-sama kita renungkan pada pagi ini. Berarti tidak semua spesies lebah yang ditemui di dunia ini menghasilkan madu. Apabila Al-Quran khusus menempatkan salah satu surah yang diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala mengenai lebah dan dicerita bagaimana aktiviti lebah ini, adakah keseluruhan 20,000 spesies lebah itu? Jawapannya tidak. Kerana dalam surah lebah ini Al-Quran membicarakan kepada orang beriman khusus yang membaca dan menghayati ayat ini bagaimana lebah, melihat lebah sebagai haiwan yang cukup-cukup hebat dalam menghasilkan madu. Yang pertama. Yang kedua, melihat bagaimana lebah juga berperanan sebagai juru bina yang akhirnya membina sel-sel kom di dalam sarang lebah itu. Interior design sarang lebah ini saya tunjukkan kepada para jemaah sekalian. Inilah bentuknya. Kita lihat, kalau kita zoomkan, kita lihat bagaimana sel-sel ataupun ruang-ruang di dalam sarang lebah ini yang dipanggil comb, honeycomb, ya, berbentuk hexagonal. Dan boleh kita katakan begitu indah dan seninya lebah ini mencipta hiasan dalaman kediamannya, sebagaimana manusia juga berkeinginan untuk menghias kediamannya dengan indah. Pernahkah kita tahu bagaimana proses ini berlaku? Al-Quran memberikan asas untuk orang beriman itu ingin tahu dan menelusuri bagaimana kemukjizatan yang terkandung di dalam Al-Quran sebelum manusia mengkaji bidang ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita rujuk kembali kepada ayat yang ke-68 dalam surah An-Nahl ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Shadaqallahul azim. Kita fokus dahulu ayat yang ke-68 daripada surah lebah ini. Menerusi ayat yang ke-68 ini, terjemahannya adalah, dan Tuhan telah mewahyukan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan petunjuk, yakni ilham kepada haiwan yang bernama lebah untuk membina kediamannya, ataupun kita dapat menemui di manakah populasi lebah membuat sarangnya. Yang pertama, kita dapat temui lebah membina kediamannya di kawasan yang tinggi, sama ada pergunungan, di bukit, di gunung dan sebagainya. Minal jibal. Yang kedua, kita dapat perhatikan lokasi kediaman sarang lebah ini dapat ditemui juga di kawasan hutan. Wa minas syajar. Walaupun syajar ini maknanya pokok, tetapi lebih utama kita lihat di manakah lokasi ataupun areanya adalah di kawasan hutan. Sama ada di pokok dan sebagainya. Yang ketiga, Al-Quran juga memberi, ayat yang ke-68 ini juga memberi petunjuk kepada manusia. Lebah juga membina kediamannya dengan menumpang di rumah kita. Wa mimma ya'rishun. Kamu akan temui sarang-sarang lebah ini di rumah kamu. Persoalannya, adakah layak kita menyebut kalimah buyuta itu dengan makna sarang? Saya bawakan perbandingan. Pada segmen yang terdahulu, kita bicarakan bagaimana labah-labah
membina webnya, sesawangnya. Kita temui di dalam surah Labah-Labah, Al-Ankabut, perkataan yang sama daripada kata akar baitun, iaitu wa inna auhanal buyut, kata jamak, la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Sesungguhnya serapuh-rapuh rumah adalah rumah labah-labah, kalau kita terjemah secara permukaan makna. Akhirnya dalam segmen terdahulu kita dapati bahawa spider web yang dibina oleh labah-labah betina itu bukan dengan tujuan rumah, tetapi lebih utama dengan peranan sebagai perangkap. Maka walaupun digunakan kalimah rumah, tetapi ia tidak membawa maksud web yang dibina itu dengan tujuan untuk mendapatkan keamanan, perlindungan, hubungan interaksi di antara lebah di dalam koloninya. Tidak membawa maksud seperti itu. Dalam hal kita melihat buyuta dalam ayat 68 ini, seperti mana yang kita nyatakan, lebah membina bahagian dalaman kediamannya itu pada susunan sel dalam bentuk segi 6, sekaligus memaksimumkan ruang untuk menempatkan zuriat keturunannya yang bermula daripada telur, akhirnya larva dan akhirnya keluar sebagai anak lebah. Dan di samping itu juga sel-sel yang ada di dalam ruangan hiasan dalaman rumah lebah ini juga dijadikan ruang untuk mengisi madu lebah itu. Ada dua jenis kediaman rumah yang dibina oleh dua kategori lebah. Kita lihat ni. Kalau kita temui sama ada di pokok ataupun di bukit, di gua dan sebagainya, lebah yang mengerumuni kediamannya itu tetapi di luarnya tidak ada bahagian daripada tanah seperti ini. Kita biasa jumpa macam ni. Ni sarang lebah. Mana lebah akan masuk ke dalam lubang, barulah di dalam tu ada lapisan komnya. Apa beza lebah yang membina rumahnya daripada tanah ini pada bahagian luar dan juga lebah yang hanya mengerumuni kediamannya itu pada satu papan sahaja, kom lebah? Dalam penyelidikan menyatakan bahawa lebah yang membina sarang terbuka seperti ini atau seperti ini lebih berbahaya dan berbisa berbanding dengan lebah yang membina sarang yang tertutup. Jadi jangan pandai-pandai pergi tinjau sarang lebah tu. Kalau disengat, cepat kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Lebah dia memang tak akan kacau manusia, melainkan manusia mengganggu rumah tangganya. Baik. Kita kembali kepada ayat yang ke-68. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah untuk membina kediamannya. Maka perkataan buyuta yang saya sebutkan sebentar tadi tidak hanya dimaknai dengan sarang lebah, tetapi bagaimana keindahan seni bina dalaman sarang lebah itu layak kita umpamakan sebagai kediaman yang eksklusif daripada pimpinan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap makhluk-makhluk yang diciptanya. Persoalannya, daripada keseluruhan lebah-lebah yang menghuni kediamannya ini, kita akan dapati ada 3 kasta lebah. Yang pertama, lebah yang mengetuai ataupun memimpin koloni lebah ini disebut sebagai ratu lebah, Queen Bee. Daripada jumlah keseluruhan
lebah-lebah yang mendiami kediamannya ini dalam lingkungan 80,000 ekor. Hanya seekor sahaja ratu, yakni betina, yang akan mengetuai, yang akan memimpin dan yang akan mengawal aktiviti lebah di dalam koloninya itu. Sekali lagi saya tegaskan pada pagi ini, istilah Queen Control sebenarnya merujuk kepada dunia haiwan secara khusus. Ya? Boleh sebut istilah tu ya? Tak ada yang allergic dengan istilah Queen Control. Kerana sebagaimana kita bincangkan dari aspek labah-labah, dan hari ini lebah, kita dapati kebanyakan haiwan, populasi haiwan atau koloni haiwan dipimpin oleh haiwan betina, iaitu ratu ataupun pemaisurinya. Kita ambil kisah, kita rujuk kisah bagaimana Nabi Sulaiman AS sampai di lembah semut dan akhirnya mendengar arahan ratu semut kepada semut-semut di dalam koloninya supaya segera melintas agar tidak dipijak oleh Sulaiman dan bala tenteranya. Maka di sini jelas, sebagaimana istilah yang saya sebutkan tadi, bahawa dalam koloni lebah, lebah dipimpin dan dikawal oleh seekor sahaja ratu yang memainkan peranan sebagai pemimpin di dalam koloni lebah ini. Bagaimana kita nak mengenal ratu lebah ini? Apakah identiti yang ada pada ratu lebah ini? Baik, saya tunjukkan kepada muslimin dan muslimat sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatur dengan aturan yang sebaik-baiknya. Kalau kita lihat di sini, ratu lebah pada bahagian kepalanya akan ditandai warna sama ada kekuningan atau berwarna merah jambu. Inilah tanda eksklusif daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala akan ketua yang memimpin di dalam koloni lebah ini. Dan ratu lebah dalam koloni lebah ini hanya berperanan untuk menghasilkan telurnya, iaitu untuk menghasilkan zuriatnya. Ratu lebah tidak menghasilkan madu. Tidak. Maka lebah-lebah di dalam koloni ini dikawal oleh ratu lebah menerusi satu hormon yang dinamakan sebagai feromon. Jadi ratu lebah ini ditandai dengan warna yang khusus agar dikenali di dalam masyarakatnya. Namun begitu, waktu bilakah kita boleh jumpa ratu lebah ni? Oleh kerana ratu lebah ni seekor saja di dalam koloni lebah ni, dan ratu lebah kerjanya atau peranannya hanya bertelur saja. Maka jangka hayat hidup ratu lebah ini boleh menjangkau sehingga 3 tahun. Dan telur yang terakhir dikeluarkan oleh ratu lebah inilah yang akan menggantikan ratu lebah yang berikutnya. Sebagai peranan ratu lebah ni yang terdahulu mati, maka telur yang terakhir itulah yang akan menetas sebagai ratu berikutnya. Di sini tergambar mukjizat, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan temui ratu lebah ini di udara ketika mana kita dapat lihat sekumpulan lebah melintas, dan bentuk lebah yang berterbangan di udara ini adalah seperti berbola. Di tengah-tengah itu ada ratu yang dieskort oleh lebah-lebah hulu balang. Ratu lebah dia tak akan keluar sendirian. Sebagaimana manusia VIP ada eskortnya, ratu lebah juga dieskort oleh hulu balangnya. Jadi kita tak boleh melihat ratu lebah ini keluar secara sendirian. Itu aturan Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana hulu balang lebah di dalam koloni lebah ini menjaga seekor ratu di dalam koloninya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ayat yang ke-68 ini membicarakan bahawa lebah membina rumahnya atau kediamannya di 3 tempat tadi, 3 lokasi tadi. Persoalannya, lebah manakah yang membina rumahnya? Untuk memahami ataupun menjawab persoalan tersebut,
kita mesti kembali untuk melihat kasta kedua yang ada di dalam koloni lebah ini, iaitu lebah pekerja yang dipanggil sebagai workers. Lebah pekerja ini berjantina betina. Daripada keseluruhan lebah-lebah yang mendiami rumahnya ini, 85% daripada keseluruhan keahlian lebah ini diwakili oleh lebah workers, iaitu lebah betina pada peranan pekerja. Lebah betina ini akan hidup sehingga daripada jangkaan usianya 3 hingga 6 bulan sahaja. Kemudian mati dan menetas lebah-lebah yang baru akan menggantikan peranan lebah pekerja yang mati tadi. Dalam lingkungan 3 hingga 6 bulan lebah pekerja betina ini hidup, setiap saat dalam hidupnya diwakafkan untuk menghasilkan madu kepada manusia. Seekor lebah pekerja hanya boleh menyumbang 1,5 sudu madu sahaja daripada 2 juta nektar bunga yang dikumpul. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, walaupun menciptakan lebah ini mempunyai kedudukan dan kasta yang berbeza, tetapi masing-masing pada kedudukan dan peranannya saling melengkapi antara satu sama yang lain. Kita kembali melihat ayat yang ke-60, ayat yang ke-68 dalam surah Lebah ini. Sebelum penyelidik menemui jantina lebah yang membina kediamannya, Al-Quran lebih azali memberikan petunjuk dan merakamkan fakta ini. Cuba kita lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta. Saya besarkan kalimah tersebut di paparan skrin digital. Cuba lihat verb iaitu anittakhidhi. Kalimah ittakhidhi iaitu bagaimana lebah membina kediamannya, membuat kediamannya. Perkataan ataupun kalimah ittakhidhi itu ada indikasi, iaitu huruf ya yang tidak bertitik, menjelaskan kepada orang beriman yang menghayati kerja buat dan interaksi lebah ini, sesungguhnya lebah yang membina rumahnya atau kediamannya itu adalah lebah betina. Di sini sudah menunjukkan bahawa siapakah yang memberitahu kalau seandainya orang-orang kafir masih memberikan tuhmahan bahawa Al-Quran itu adalah syair-syair Muhammad. Yang kita baca dalam surah Yasin, Allah menafikan, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Tak layak langsung kamu katakan Al-Quran itu baik-baiknya adalah syair yang dinukilkan oleh Muhammad. In huwa illa zikrun wa Qur'anum mubin. Sedangkan Al-Quran itu adalah peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala yang jelas kebenarannya. Yang pertama, seandainya dikatakan bahawa Al-Quran itu adalah ideologi Nabi SAW, tolong jelaskan kepada saya, Nabi SAW berguru dengan guru yang mana satukah, atau siapakah nama guru Nabi SAW dalam dunia serangga ini, khususnya lebah? Tidak ada mana-mana catatan sejarah yang menukilkan hal yang demikian. Yang kedua, bagaimana Rasulullah SAW boleh tahu jantina lebah yang membina sarangnya adalah lebah betina? Sudah pasti lebah ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selaku pencipta lebah ini memberitahu kepada manusia lebah manakah yang membina kediamannya. Hal ini membuktikan kebenaran Al-Quran yang dapat meresap sebagai kekuatan kepada orang-orang yang sudah sedia beriman, dan ia menjadi hujah kepada orang-orang yang masih ada keraguan di dalam nuraninya. Ada lebih kurang 7 minit lagi masa kecederaan menjelang 7 suku ataupun 7.10. Maka di sini saya telah jelaskan pada kasta yang kedua, iaitu peranan lebah pekerja, iaitu lebah betina untuk menghasilkan atau membina
kediamannya. Yang ketiga, kita dapati kasta lebah yang ada di dalam koloni ini adalah lebah jantan yang disebut sebagai drone. Hanya dalam lingkungan 15% sahaja jumlah lebah jantan yang ada di dalam koloni lebah ni. Jadi kalau diukur dan dinilai daripada akal luaran kita, permukaan ataupun rasional akal kita, 85% lebah betina, 15% lebah jantan. Untung tak lebah jantan tu? Jawapannya tak untung. Walaupun lebah betina majoriti dalam koloni lebah ni, jangan anggap bahawa lebah jantan mempunyai keuntungan yang besar. 85% lebah betina di dalam koloni lebah ini yang berperanan sebagai lebah pekerja, tetapi kesemuanya itu berstatus mandul, yakni tidak memproduksi benih. Sistem dalaman ataupun bahagian reproduktif lebah pekerja yang betina ini digantikan Allah dengan saluran untuk menghasil dan menyimpan madu. Saya tunjukkan gambar rajah tersebut. Tuan-tuan boleh lihat, muslimin dan muslimat sekalian boleh lihat, bahagian yang berwarna kuning ini, walaupun ataupun sungguh pun lebah ini pada jantina female, tetapi lebah ini tidak boleh menghasilkan zuriat. Tetapi ruang rahimnya itu, kalau kita sebut dalam bahasa yang mudah, sistem reproduktifnya itu digantikan Allah untuk penyimpanan madu. Maka ratu lebah sahaja hanya berperanan untuk menghasilkan zuriat. Lebah-lebah pekerja yang 85% tadi tidak menghasilkan zuriat dan telur, tetapi ruang itu disimpan, tempat penyimpanan madu yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan lihat pada ayat berikutnya, ayat 69 nanti, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dihasilkan satu jenis minuman, iaitu syarabun, iaitu madu yang dihasilkan daripada butuniha, perut lebah. Sekali lagi memberikan persoalan kepada kita, bagaimana Rasulullah SAW boleh mengetahui seandainya ia bukan wahyu, kerana Nabi SAW tidak pernah berguru dengan mana-mana guru berkenaan dengan dunia lebah ini. Lihat bagaimana keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan kepada manusia satu pendidikan yang begitu seni, sehingga menceritakan atau menggambarkan bagaimana pola interaksi lebah di dalam koloni ini. Namun 10% hingga 15% baki lebah jantan di dalam koloni lebah tadi, lebah jantan hanya menunggu giliran untuk dipanggil oleh ratu lebah untuk proses persenyawaan sahaja. Selepas memindahkan benihnya kepada ratu lebah, lebah-lebah jantan ini akan mati secara tabi'i. Itu aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukuplah pada pagi ini, kita sambung pada pertemuan akan datang. Daripada mana datangnya ungkapan habis madu sepah dibuang? Kita sarapan pagi. Kita berhenti pada pagi ini, kita jumpa dan kita sambung perbincangan ini pada bulan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.